Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawami tentang isu Sultan Selangor amat duka cita tegur Abdul Hadi tak beradab. Saya baca detail sedikit. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyifatkan penyampaian itu sebagai tidak beradab. Kita merespon detailnya. Kita dengar daripada Datuk Kawami. Tuan dia akan letak komen macam biasa. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah, baginda menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli parlimen, Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Ini kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Hadi yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan. Yang tersebut dibuat pada 20 Februari lalu di portal berita PAS. Jadi menurut sesulit tuanku Sultan Sharifuddin, iaitu Datuk Muhammad Munir Bani, baginda menzahirkan duka citanya melalui satu surat yang diutuskan terus kepada Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, bertarikh 27 Februari. Antara intipati surat berkenaan, baginda menyifatkan bahawa Abdul Hadi yang membuat kenyataan terbuka di media sosial tidak membaca secara keseluruhan dan mendalami titah baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam Malaysia pada 15 Februari. Khususnya berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nik Ali yang mencabar keabsahan 16 peruntukan kesalahan jenayah dalam enakmen Alamin Jenayah Syariah Kelantan 2019. Jadi kenyataan sinis Abdul Hadi secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Ini saya dah agaklah saya, tentu baginda akan tersinggung sebab disebut kata-kata raja-raja Melayu saya. Jadi kenyataan Abdul Hadi mengkritik hakim yang dia katakan gagal mentakrif perlembagaan persekutuan mengikut prinsip Islam sebenarnya dan kononnya dicipta dan digubal oleh penjajah mengikut acuan mereka dengan tujuan menghancurkan agama, bangsa, bahasa dan tanah air. Jadi surat panjang saya, catatan tuanku. Surat 5 halaman juga menyebut bahawa kenyataan Abdul Hadi bukan saja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan, kepada perpaduan umat Islam, khususnya dalam kalangan orang-orang Melayu di negara ini. Jadi sekiranya Abdul Hadi lebih berhati-hati sebelum membuat kenyataan dengan meliti dan memperhalusi titah ucapan baginda, tentulah beliau akan dapat memahami maksud sebenar titah tuanku. Abdul Hadi seorang ahli parlimen veteran yang beberapa kali mengangkat sumpah setia jawatan dengan penekanan kepada sumpah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Jadi kenapa sekarang pula beliau mempertikaikan kedudukan perlembagaan persekutuan yang menjadi sebahagian undang-undang utama negara, sedangkan agama Islam ditetapkan dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan sejak perlembagaan digubal pada 1957 lagi. Adakah Abdul Hadi tidak lagi menghormati perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara ini? Tidakkah ini juga menggambarkan Abdul Hadi sengaja mencetuskan polemik politik demi meraih sokongan rakyat, khususnya umat Islam yang berbangsa Melayu? Jadi saya, baginda menasihatkan agar Hadi lebih berhati-hati di masa hadapan, tidak mengulangi perbuatan menghina raja-raja Melayu melalui kenyataan beliau yang boleh memecah belahkan umat Islam. Baginda turut menitahkan agar ahli-ahli politik dan pemimpin politik tidak memperalatkan agama Islam dan mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing. Itulah antara intipati warkah yang dicatatkan oleh tuanku kepada Haji Hadi. Jadi nampaknya sekarang memanglah
Kalau saya bercakap benda ni, orang marah dengan saya. Tapi ini realiti. Pimpinan PAS ni tak genti-genti. Saya tak tahulah apakah mereka tidak mahu menghormati istana. Mereka orang Melayu, sepatutnya kita sama-sama menjunjung payung negara. Janganlah disinggul. Tapi mereka bermain dengan politik. Lihatlah apa yang berlaku. Sehinggakan adanya pemimpin mereka yang diseret ke mahkamah. Kerana mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau seolah menghina istana. Jadi saya harap rakyat fahamlah. Saya pun tak tahu ke arah mana tujuan politik PAS. Kalau itu tujuannya sehingga ditegur oleh baginda tuanku. Saudara Ahmad Ramli dia kata jangan bagi masuk Selangor. Jadi kata Syekh Awang, ulama mana boleh main politik. Saya jadi Raja Badaruddin yang tolak Perlembagaan Persekutuan tu katanya cuma komunis je lah. Saudara, itu keadaannya. Jadi harap PAS ini kalau gitulah keadaannya, catatan Saudara Muhammad Rajab Badaruddin, Saudara Ridwan Isa. Dia kata kalau gitu keadaannya PAS ni elok diharamkan je lah. Ini keadaan saudara mencetuskan perbalan yang bukan-bukan. Kita semakin bimbang. Saudara Nizam Perkasa, Saudara Aziz, Saudara Nur Azman. Terima kasihlah Sekutu Mawar Merah untuk saya. Jadi kata Norma HPI, dia kata PAS ni tak lain adalah untuk mencipta kekecohan. Dan mereka melihat kalau dah kecoh, itulah masanya untuk mereka menunggang agama. Kalau kata begitu, marah. Itu masalah saya. Jadi kata Syukur Abdullah, hadi tu dah expired. Biasalah, barang lama. Dah merapu lah tu. Itu keadaannya saudara. Jadi sekarang ni saudara, berbalik pada tajuk bicara saya, itulah antara ciri-ciri yang saya kata satu ketika nanti Melayu akan hilang dunianya. Seandainya warga bangsa kita hilang penghormatan pada raja. Tanpuk kita pertama-tama sekali Melayu itu mestilah beragama Islam. Dan agama Islam itu adalah anutan kita. Bukan untuk diperdagangkan. Bukan untuk kita jual beli untuk politik. Bukan untuk kita tonggang, jadikan sebagai sebahagian daripada asas untuk kita berpolitik. Agama itu keyakinan, kepercayaan kita pada Allah SWT. Itu wajib pertama. Yang kedua, Melayu ini menjunjung rajanya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, orang Melayu terikat dengan sumpah antara raja dan rakyat. Ini yang piagamnya dilakukan di Bukit Seguntang. Seasalnya wujudnya bangsa Melayu saudara, antara Sang Seperba selaku raja dan Demang Lebar Daun. Kalau ada rakyat yang menerhaka ataupun melanggar sumpah sebut, barang dijauhkan Allah akan diterbalikkan rumahnya, tiangnya ke atas dan bumbung ke bawah. Itu sumpahan yang tak boleh dilanggar. Kalau kamu sebagai orang Melayu, kamu wajib, selain daripada mengamalkan agama Islam, kamu wajib menghormati Raja Melayu. Bukankah prinsip rukun negara? Saudara, kesetiaan pada raja dan negara. Kalau kamu tak setia pada raja, saya rasa bukan sinilah tempatnya. Ini negara ada raja yang berperlembagaan. Saudara, saya runsing kerana sebab itu hari ini saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi yang mahukan supaya isu tanah simpanan Melayu ini yang semakin berkurangan dikembalikan pada asasnya. Mana kawasan-kawasan yang dah habis tamat dia punya tarikh pajakannya, maka hendaklah diambil balik. Tak perlu lagi kita nak berkompromi secara. Jadi sebab kita tak mau lagi apabila tak maulah ungkapan takkan Melayu hilang di dunia ini hanya tinggal sebagai retorika saja. Hari ini saudara jangan lupa, warga bangsa Melayu kita ni dah tersasar jauh. Apabila pemimpin dihina sesuka hati, maki hamun. Apakah ini sebahagian daripada budaya politik kita? Ini bahaya saudara. Raja dipercacai, pemimpin dihina, dimaki hamun di khayal-layak. Jadi nak berpolitiklah. Contohnya sekarang saudara, dah masuk 5 tahun. Sudah 5 tahun kita mengamalkan politik yang sempang peranang. Memanglah saya dah cakap dulu saudara, sejak kejatuhan UMNO Barisan Nasional, kedudukan negara dalam keadaan yang terumbang-ambing. Kerana stabilan politik tidak dapat dijamin.
Pemimpin dimaki hamun, dihina. Dia kata dagang kasih, dia kata kena tindakan tegas. Memanglah. Sebab dia mempertikaikan tiada tindakan tegas. Ini kata Fazilah Gadi, dia kata terpengaruh dengan ideologi. Ideologi apa benda? Kita memanglah demokrasi. Tapi demokrasi kita demokrasi yang terpimpin. Bukan kebebasan, boleh bebas, boleh cakap apa saja. Boleh maki asal nama pemimpin. Kita dulu pun kalau di kampung, saudara, kalau di Melaka tu seingat saya dia ada pengulu buapak. Kalau di Negeri Sembilan ada bapaknya. Di kampung-kampung lain ada pengulunya. Itu peringkat bawah pengulu pun tak boleh kita cemar. Tak boleh kita maki hamun. Ini kan lagi pemimpin yang besar. Menteri besar, tak usah ceritalah saya. Lenjan. Menteri-menteri, timbalan Perdana Menteri pun kena maki hamun. Perdana Menteri pun kena kata nista. Apakah kita orang Melayu sudah hilang budaya kita? Ini yang saya khawatir, yang saya bimbang. Persoalan yang saya utarakan malam ini, apakah Melayu sudah hilang dunianya? Dunia Melayu yang saya kekal dengan sopan santunnya. Jadi hanya kerana struggle for politik, struggle untuk mendapatkan kuasa, demi untuk mencapai cita-cita politik, buatlah, lakukan apa saja. Berbohonglah, menipu rakyatlah. Itu dilakukan secara sembrono dan maki hamun. Saya mengharapkan perlu diwujudkan kedamaian demi untuk menjaga lestari dunia Melayu itu terpelihara. Kita jangan lupa, saudara, kita baru mencapai kemerdekaan tak lama. Kalau nak ikut acuan dari Barat, daripada Amerika, bolehlah, mereka berapa ratus tahun. Macam di England, ratusan tahun. Kita ni baru merdeka, nak tunjuk bahawa kita ni mengamalkan demokrasi. Kalau demokrasi, bolehlah bercakap apa saja. Kebebasan bersuara, tunjuk rasa, tunjuk perasaan. Apa nak jadi pada negara kita? Orang sedang mengintai, saudara. Orang sedang mengintai di mana mereka mahu menawan kita. Ini bumi bertuah, saudara. Kalau kita tak jaga bumi yang subur, yang aman bahagia, yang rakyatnya bertoleransi, kalau kita tidak menjamin keadaan itu, tidak mungkin kita boleh bebas lagi untuk dijajah semula. Waktu itu, apakah Melayu akan hilang dunianya? Memang Melayu tak akan hilang di dunia, tapi Melayu akan hilang dunianya. Saya ingin memetik kata-kata Ibn Khaldun. Dia kata bangsa yang dikalahkan lazimnya akan meniru pakaian, simbol-simbol, kepercayaan, budaya dan amalan bangsa yang mengalahkan mereka. Tingkah laku ini disebabkan mereka lazimnya menyangka bangsa yang mengalahkan mereka itu adalah bangsa yang sempurna. Tingkah laku itu mungkin berpunca daripada rasa kagum terhadap bangsa yang menaluki mereka. Sehingga mereka menganggap bangsa penakluk itulah bangsa yang sempurna, ataupun sebabkan bangsa yang kalah itu tidak percaya bahawa mereka mungkin dikalahkan oleh faktor-faktor biasa saja. Akibatnya, mereka percaya kekalahan mereka adalah kerana keagungan bangsa yang menakluki mereka. Apabila sangkaan ini berpanjangan, maka sangkaan itu bertukar menjadi keyakinan, sehingga akibatnya keyakinan itu mendorong mereka mengubah ciri-ciri asli kehidupannya. Sebab itu sekarang saya mengajak teman-teman untuk kita memartabatkan semula bahasa kita, kemudian bahasa Melayu, identiti bangsa kita, identiti bangsa Melayu dan budaya kita. Okey, tak saya baca detail sedikit lagi. Ini susulan artikel tulisan Abdul Hadi pada 20 Februari yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan, yang mana ia ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Baginda menguraikan duka cita itu melalui satu surat yang diutuhkan kepada Pesuruhanjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri bertarikh 27 Februari. Itulah tuan-tuan, kita pun nak bercakap ni, kita kena jaga adab kita. Tak boleh suka hati ya bercakap. Inilah kita harap Haji Hadi ni dapat teguran ni, dia boleh menilai balik lah sikap beliau tu. Kena beradab. Nama pun orang kata dia ahli ulama, so memang kena beradab. Tuan, mari terus menyokong kerajaan Perpaduan Dapat Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum.